Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lecture kita dengan lecture test bench kita dengan lab 1B, yang mana modul lab ni kamu dah buat sebelum PKP. Yang mana saya ada upload dalam notes test bench saya, Padlet saya sebagai notes 6B. Baik, kamu tengok kat sini, ini adalah circuit yang mana saya suruh kamu lukis. Circuit ni, yang mana circuit ni saya suruh kamu lukis dalam lab 1A menggunakan schematic drawing kan. Menggunakan features schematic, sebab saya berpendapat kalau kita novice user macam student macam kamu semua ni yang first time menggunakan Verilog yang menggunakan quarters, features schematic tu sesuai lah, ya. Jadi okey, kamu tengok circuit ni, yang mana dalam circuit tu kamu lukis dalam quarters tu, kamu lukis circuit ni dan kamu bagi input sebagai X1, X2 dan juga F. Okey, sebenarnya circuit yang kamu lukis ni fungsi dia adalah sama macam XOR. Yang mana kalau XOR, kalau input dia sama, dia akan dapat output kosong. Kalau input dia berbeza, dia akan dapat output 1. Baik, kita try verify truth table ni ya. So kalau sini kosong, sini kosong, so kamu akan dapat sini sebagai 1, so sini sebagai 1. So kalau N kosong dengan 1, dia akan dapat kosong. Sama juga macam ni, kosong dengan 1 dia dapat kosong. Jadi O dia akan dapat kosong. Jadi verified yang pertama lah. Okey, kita cuba pula untuk kosong dengan 1. Baik, X2 ni 1 kan. Okey, jadi kita padam yang ni. Okey, kita padam yang ni. Kita padam yang ni. Okey, padam yang ini. Okey, jadi sekarang kita ada X1 kosong, X2 1. Jadi 1 dengan 1, N dapat 1. So kosong dengan 1, F akan dapat output dapat 1. So verified yang kedua ni lah. Okey. Baik. Kalau dari segi coding Verilog, okey, seperti mana biasa Verilog dia mesti ada tiga layer untuk coding kamu. Pertama, layer yang dikenali sebagai modul. Okey, modul, dan kita namakanlah modul apa yang kita nak. Lepas tu dalam layer modul ni seperti mana yang ditulis kat sini, nampak tak? Dia tak declare dalam bracket ni input dengan output. Dia tak tulis input dengan output dekat sini. Okey, dia hanya tulis ke semua, dia hanya list ke semua input output yang digunakan. Okey. Lepas tu tutup dan koma bertindih, nampak tak? Dia open bracket, close bracket dan koma bertindih dekat hujung ni. Lepas tu dia baru tulis input, koma bertindih dan juga output koma bertindih. Itu first layer. First layer untuk modul dalam kamu punya Verilog coding. Okay. Second layer, kamu masukkan assign, okay, kamu masukkan initial, ataupun kamu masukkan always kalau procedural block. Assign ni adalah concurrent, concurrent statement, yang mana dia hanya boleh di-apply untuk combinational logics. Memang kamu ada ni pun combinational logics lah, tak ada flip-flop kan. Okay, last sekali, layer yang terakhir, oleh kerana kamu ada modul, maka kamu kena ada and module dekat sini lah. Okay, jadi dari segi logik, dari segi gates, okay, X1 ini, X1 yang dekat sini, yang N ini, jumpa N ni, X1 dekat sini adalah X1 bar. Sebab itulah dibuat dekat sini, nampak X1 bar. Lepas tu N kan dengan, okey, yang maaf saya, yang ini X1 saja, sorry, X1 sahaja. So ini X1 saja. So sebab itulah kamu tengok dekat sini,
Okey, dia buat dekat sini X1 saja. Lepas tu N kan dia, so simbol N kat sini. Okey, yang ini X1, yang ini dia jumpa inverter, baru dia jadi input sebagai input kepada AND gate yang kedua. Maka kamu ada X2 bar. Okey, so sini ada X2 bar kat sini lah. Okey, lepas tu sini adanya OR, maka dekat sini dia kena ada OR kat sini. Ni saya dah terpadam ni tadi ya. Okey, lepas tu begitu juga dengan AND gate yang kedua, kamu ada dekat sini X1 bar dan kamu ada dekat sini X2. So inilah dia punya statement dia. Okey, lepas tu jangan lupa hujung sekali kena ada koma bertindih lah. Okey. Dari segi modul, dari segi Verilog coding yang saya dapat ni, saya convertkan kepada test bench. Yang ini adalah coding untuk test bench yang saya tunjuk kat sini ni ialah test bench. Baik. Okey, tengok dalam test bench kamu, coding untuk ni lab 1B kamu dalam Padlet saya sebagai notes 6B. Dalam test bench, semua ni telah diberi dalam lab modul kamu. Jadi tengok modul saya namakan sebagai T. Okey, sebenarnya modul ni saya boleh juga nama modul light, tak ada masalah. Jadi saya dalam lab 1B ni saya nak bagi tahu bahawa nama modul tu tak semestinya modul light juga. Tapi dalam test bench kamu tak boleh namakan dia modul light ya. Kamu kena nak ubah sikit. Mungkin kamu boleh namakan dia light 1 ke, atau light underscore TB ke, ya? Dia tak boleh sama macam nama modul dia tak boleh sama seperti mana Verilog coding kamu lah. Okey, sebab itulah dalam lab 1B nama modul ni sebagai modul T. Okey, input kamu yang kamu ada dekat sini X1 dan X2. Okey, dalam lab 1B kamu boleh namakan juga selain daripada nama X1 dengan X2. Contoh dalam coding lab 1B ni dinamakan sebagai AIN. IN tu input lah. Okey, lepas tu satu lagi BIN. Seolah-olah X1 ni sebagai AIN dan X2 ni sebagai BIN. Seolah-olah macam tu lah. Okey, kalau katakan kamu tak mau namakan AIN dengan BIN, kamu boleh juga nama sama seperti dalam Verilog kamu, iaitu register X1, register X2, tak ada masalah. Okey. Okey, oleh kerana kamu punya output sini adalah F, maka sebab itulah dalam test bench semua output mesti nama dia wire. Semua input nama dia register seperti mana yang ditulis kat sini, register. Okey, wire sekarang output sekarang F ataupun C out. So, kalau kamu tengok kamu punya lab 1B kamu tu, C out ni sebenarnya adalah F lah. Okay. Lepas tu, dia start procedural blocks statement. Dia start dengan initial. Lepas tu begin. Bila dah ada begin, kena ada end. Okay. Sebenarnya, kamu tak payah namakan, tak payah taruh always ni pun tak apa. Sebab statement-statement yang selepas ni sama juga seperti mana dalam lecture note saya yang sekejap lagi saya akan tunjuk Ini sama macam yang saya dah tunjukkan sebelum ini juga, iaitu simple test bench. Simple test bench kan initial, begin, lepas tu saya letak je semua input kan. Lepas tu last kali end kan. Lepas tu end module. Baik. Kalau kamu perhatikan, yang ini sebenarnya is not a good practice tau. Remind balik, untuk test bench saya dah cakap dah mesti ada statement untuk DUT, device under test, ataupun UUT, unit under test. Dekat lab 1B kamu, dekat mana statement DUT tu? Statement DUT tu yang ada port signal tu dekat sini. Perasan tak? Sebelum end module.
Okey. Jadi sebenarnya statement DUT ataupun UUT ni tak semestinya ada dekat atas sebelum startnya kamu punya procedural statement ni. Walau bagaimanapun, it is a good practice kamu letak statement DUT ataupun UUT ni sebelum kamu letak procedural block statement, sebelum statement initial. It's a good practice. Jadi lab 1B saya ni bukan good practice ya. Practice ni tidak digalakkan. Dia tak ada error, tapi dia it's not a good practice lah. Okay. Light ni sebab nama modul dekat sini ni light. Okay. Sama macam yang sebelum ni lah kan. Yang yang simple test bench tu kan. Okey, cuma M ini dalam simple test bench digantikan dengan DUT ataupun UUT. Lepas tu barulah saya letak statement port signal. Okey, jadi kenapa saya letak M ni? Sebab saya nak tunjukkan dekat kamu tak semestinya perkataan DUT, tak semestinya perkataan UUT. Yang penting untuk dia nak locate signal input dengan output ni adalah pada port signal ni. Okey, port signal ni kenapa dia letak AIN? Sebab atas ni saya declare AIN. Sebenarnya saya boleh letak AIN ni sebagai X1. Jadi nama port signal ni dia akan jadi X1. Okey, sebelum tu dia ada titik. Okey. Lepas tu ada X1 and then dalam bracket X1 dan tutup bracket. Okey, dan koma dan seterusnya lah. X2 pula titik X2 macam tu lah. Okay. Lepas tu initial, begin, AIN, BIN. Lepas tu bagi delay. Yang ni hash number ni maksudnya delay sebanyak 20 nanosecond lah. Okey, lepas tu AIN sama dengan 1, AIN sama dengan bar AIN. Macam tu lah. So tak payahlah selalu ada always dengan begin ni kan. Then oleh kerana dia sama untuk test bench, dia sama juga macam Verilog. Oleh kerana dia ada modul, maka dia kena ada and modul. Baik, sekarang saya nak explain berkenaan dengan timing waveform yang kamu dapat dalam lab 1B. Baik, kamu tengok dekat sini. Ini dah cacat merba dah ni. Saya kena padam sikit. Saya padam sikit je. Sebabnya bila saya padam ni, saya guna pen, bila saya padam ni dia terpadam dengan tulisan asal. Okey, kamu tengok dekat sini saya gunakan pen biru sekarang. Okey. AIN sama dengan 0, BIN sama dengan 0. Okey, tengok statement sini ya. AIN 0, BIN sama dengan 0. Jadi dia akan buat yang ni dulu. AIN, yang ini AIN, yang ini BIN, dia akan buat sama dengan 0. Baik, yang ini kenapa? Sebabnya yang ini dia cursor ni dah bergerak tau. Dah bergerak sikit. Sebenarnya kalau mula-mula dia dekat sini dia adalah 0. Okey. Okey, lepas tu dia akan delay kosong ni sebanyak 20 sebelum input A tu jadi 1. Jadi dia akan delay, nampak tak? Dia akan delay 1 ni sebanyak 20 sebelum input tu jadi 1. Okey. Lepas tu dia 1 ni pun akan delay sebanyak 20 sebelum AIN sama dengan bar AIN. Tadi AIN dah 1, bar AIN maka akan dapat 0 lah. Okey, jadi 1 ni nampak tak? Dia delay selama 20 sebelum dia jadi bar AIN. Okey, AIN sekarang 1 bar AIN, dia jadi 0 balik lah. Nampak? So dia akan berulang lah. Dia akan berulang proses ni. Dia akan ulang dekat sini. Ulang. Okey. Bar AIN selama 20 nanosecond. AIN 1 selama 20 nanosecond. Okey. Jadi dia akan menghasilkan clock. Dia akan generate timing waveform clock macam ni lah untuk AIN tu.
Okey, untuk BIN pula. BIN, okay, awal-awal tadi BIN sama dengan kosong. Okey, dan nilai kosong ni dia akan stay selama 40 nanosecond. Jadi, dia akan ambil 2 step lah. Sebabnya satu step macam AIN ni 20 nanosecond. Jadi, 40 nanosecond 2 lah, double lah. Jadi, double dekat sini 40 nanosecond. Okey, sebelum nilai tu jadi 1, nampak tak? Selepas hashtag 40 ni dia jadi BIN sama dengan 1, yang mana akan delay selama 20 nanosecond. Jadi 1 dia akan delay selama 20 nanosecond, nampak tak? 20 nanosecond. Sebelum dia jadi 20 kali dia jadi 2 kali ganda, iaitu 40 nanosecond. 20 nanosecond, 2 kali ganda 40 nanosecond, dan seterusnya lah. Dia akan generate clock lah dekat sini, nampak tak? Jadi, okey, balik kepada truth table kita. Kalau X1 kosong, X2 kosong, F dapat kosong. Maka F ini adalah yang ini, output ni, iaitu Cout ni. Okey, sebab sini kan kita boleh declare sebagai Cout, kita boleh declare sebagai F kan. Okey, jadi apabila kosong-kosong, nampak tak? Kamu akan dapat kosong kat sini. Apabila kosong dengan 1, yang mana nilai kosong 1? Yang inilah kod. A kosong, B 1. Maka akan dapat 1 lah. A kosong, B 1 dapat 1. Begitulah kita baca timing waveform ni. Kita generate timing waveform ni. Kalau X1 1, X2 1, F dapat kosong. Yang mana kedua-duanya nilai 1? Contohnya yang kat sini ni. Ni 1, yang ini pun 1, maka F dapat kosong. Dekat sini kan. Okay, yang ini. Jadi macam itulah kita baca timing waveform yang kita dapat. Jadi untuk lab ni, oleh kerana untuk secara pendekatan objektif, course outline, untuk kamu menggunakan CAD tools, menggunakan EDA tools, iaitu dari segi simulation, verification, kamu ada 2. Pertama, kamu kena simulate ataupun verify dia menggunakan trainer board. Yang kedua, kamu kena simulate atau verify dia menggunakan timing waveform. Oleh kerana trainer board sekarang ni kita tak boleh nak access, kita tak dibenarkan langsung kembali ke UiTM, maka kita gunakan cara yang kedua lah, iaitu menggunakan timing waveform. Jadi untuk lab kamu, kamu boleh guna cara simple test bench seperti yang mana yang kamu guna dalam lab 1B ni, ataupun kamu boleh guna test bench yang kedua, iaitu self checking. Mana-mana satu pun boleh ya, atas kesenangan kamu untuk lab. Okey, sampai di sini saja kuliah kita untuk test bench. Yang ni nota-nota ni semua Lita coding ni je yang baru, yang tak ada dalam lab kamu. Kamu boleh salin lah coding ni ya. Saya akan upload nota yang tak berconteng, dan juga yang saya record ni dalam Padlet saya. Kamu boleh rujuk kat situlah. Okey, sampai di sini saja kuliah untuk test bench lab kita. Daripada lab 1A, daripada lab 1B kamu yang saya explain sepanjang hari ini. Okay, sampai di sini saja kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.